Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam saluran Zaidin Abadi di platform youtube.com. Saudara-saudara yang telah mengunjungi saluran ini, saya ucapkan jutaan terima kasih atas sokongan yang diberikan. Dan kepada saudara-saudara yang baru pertama kali, saya ucapkan selamat datang dan salam perkenalan. Untuk siri kali ini, saya akan perkenalkan satu siri baharu yang saya namakan Karyawan dalam Kenangan. Siri ini bertujuan untuk mengenang kembali para karyawan yang telah meninggalkan kita, termasuklah karya-karyanya yang mungkin sudah tidak lagi diingati. Jadi melalui siri ini, kita berharap rakan-rakan akan masih mengenali atau mengingati kepada karyawan-karyawan yang telah mendahului kita. Untuk siri yang pertama ini, saya ingin mengimbau kenangan karyawan Jamaluddin D. Jika menyebut nama Jamaluddin Darus dalam kalangan para karyawan dan sastrawan, baik di negeri Kedah, apatah lagi di peringkat kebangsaan, tidak ramai yang mengenalinya. Hal ini disebabkan dalam arena penulisan kreatif, beliau lebih dikenali dengan nama penanya, Jamaluddin D. Jamaluddin D dilahirkan di Kampung Keladi, Kulim, Kedah pada 19 Julai 1946. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Umum Keladi dan Sekolah Kebangsaan Lelaki Kulim, manakala peringkat menengah di Sultan Badli Shah School atau Sekolah Sultan Badli Shah di Kulim, hingga tamat tingkatan 5 dan lulus School Certificate dalam tahun 1963. Jamaluddin memulakan kerjayanya sebagai wartawan di sebuah akhbar berpejabat di Pulau Pinang. Setelah beberapa tahun, beliau bertukar kerjaya menjadi seorang penjawat awam sehingga bersara sebagai pegawai di Jawatan Kastam. Sepanjang perkhidmatannya, Jamaluddin pernah bertugas di Keroh, Perak atau Penggalan Hulu dan di Langkawi. Selepas bersara, beliau terus terlibat dalam bidang sastra dan budaya dengan menjadi fasilitator program penghayatan sastra dan budaya, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka dan Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN, selain menulis sepenuh masa. Jamaluddin menceburi bidang penulisan kreatif sejak pertengahan tahun 1960-an, walaupun meminatinya sejak di bangku sekolah menengah lagi. Beliau lebih tertumpu kepada penulisan puisi dan telah menghasilkan ribuan buah puisi sepanjang penglibatannya dalam bidang berkenaan. Beliau adalah seorang penyair yang prolifik dan mampu menghasilkan sebuah atau dua buah puisi dalam masa sehari. Selain daripada itu, Jamaluddin juga konsisten dengan tema puisi-puisinya yang banyak menjurus kepada unsur-unsur alam yang indah dan segar. Jamaluddin begitu kagum dengan keindahan alam semesta dan tidak pernah tidak menggunakan diksi tentang alam seperti laut, pulau, gelombang, desir, angin, daun, bunga-bunga dan sebagainya di dalam setiap puisinya. Namun, ada juga puisi-puisinya yang merakam peristiwa dan kenangan perjalanannya ke beberapa buah negara luar. Jamaluddin D telah menghasilkan lebih daripada 10 buah buku kumpulan puisi perseorangannya, selain turut terlibat di dalam penerbitan banyak buku antologi puisi bersama penyair-penyair tanah air yang lain. Kumpulan puisi perseorangannya yang pertama diterbitkan ialah Jalur Rindu, diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dalam tahun 1991. Selepas itu, diikuti beberapa buah lagi kumpulan puisinya yang diterbitkan, termasuklah Garis Bukan Pemisah, terbitan Persatuan Museum Malaysia tahun 1999.
99. Kawah Gelombang, Dewan Bahasa dan Pustaka 2002. Selaut Belantara, Dewan Bahasa dan Pustaka 2008. Ritma Laut, Dewan Bahasa dan Pustaka 2008. Penerbangan Cinta, Pustaka Gunung Pulau 2011. Kelambu Kalbu, Dewan Bahasa dan Pustaka 2013. Rindu Kasmaran, Pustaka Gunung Pulau 2012. Tangkai-Tangkai Gemuruh, ITBM 2013. Jendela Langit, Dewan Bahasa dan Pustaka 2013. Bunga Kepingin Kelopak Rindu, Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ITBM 2013. Bercinta dengan Daun-Daun, ITBM 2014. Dan Di Padang Ilmu, Dewan Bahasa dan Pustaka 2014. Sepanjang penglibatannya di dalam bidang penulisan, Jamaluddin juga ikut aktif berpersatuan. Beliau pernah dilantik menjadi Ketua Seksi Angkatan Sastrawan Nasional Kedah Asasi bahagian Langkawi sewaktu beliau masih bertugas dan menetap di Pulau Legenda tersebut. Kemudiannya, apabila bersara, beliau telah dipilih menduduki jawatan kuasa asasi sesi 2007 hingga 2013. Selain berkarya, Jamaluddin juga turut menyumbang bakti memberi bimbingan kepada penulis-penulis muda asasi. Karya-karya Jamaluddin pernah memenangi beberapa buah pertandingan mengarang anjuran pelbagai agensi dan organisasi. Beliau pernah menang peraduan menulis puisi sempena 50 tahun Dewan Bahasa dan Pustaka, peraduan mengarang sempena 50 tahun UMNO, serta pernah memenangi hadiah sastra kumpulan utusan dan hadiah sastra perdana Malaysia. Jamaluddin dianugerahkan penyair Gapena dalam tahun 2013 bersempena Hari Puisi Nasional ke-19 di Pulau Pinang, anjuran Gapena. Beliau juga telah menyertai acara-acara anjuran Gapena sebagai wakil asasi seperti Hari Puisi Nasional, Dialog Utara, Dialog Selatan, Hari Sastra Negara dan beberapa acara lain, selain ikut terlibat di dalam siri-siri lawatan anjuran asasi dan badan-badan lain. Acara Dialog Puncak Asasi dan Bicara Karya pada bulan Disember 2013 adalah acara terakhir yang disertai oleh Jamaluddin. Beliau meninggal dunia pada 3 April 2014 di Hospital Putrajaya akibat penyakit barah hati. Allahyarham meninggalkan seorang balu, Puan Kamariah Abdul Manan dan 5 orang anak. Jenazah Allahyarham telah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kinjang, Cenderiang, Tapah, Perak. Marilah sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah dan hadiahkan pahala bacaannya kepada Allahyarham Jamaluddin bin Darus. Semoga rohnya berada di dalam damai dan aman di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah secepis kenangan tentang Jamaluddin dan karya-karya yang telah dihasilkannya. Saya berharap saudara-saudara akan dapat mengekalkan kenang ingatan kepada karyawan berjiwa besar ini. Jamaluddin telah pergi meninggalkan kita, tetapi hasil karyanya tetap menjadi khazanah yang amat bernilai. Sehingga kita bertemu di dalam siri yang lain. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang mengikuti video ini hingga akhir.
dan kepada saudara-saudara yang menyokong usaha kerdil saya ini dengan menekan butang subscribe, loceng, like dan share. Semoga segala yang saya sampaikan ini dapat dinikmati dan diikuti oleh rakan-rakan saudara di luar sana, di dalam grup-grup yang lain. Sehingga kita berjumpa di lain kali, saya mohon kemaafan sekiranya persembahan saya ini tidak memuaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.